Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aika Imran bin Jamaluddin, nombor matrik AA180211 dari pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal yang menjalani latihan industri di syarikat Filtermation. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan latihan industri. Untuk pengenalan, latihan industri telah diadakan selama 18 minggu bermula dari 30 Ogos 2020 hingga 1 Januari 2021. Tujuan latihan industri ini diadakan untuk mendedahkan pada para pelajar untuk mengenali alam pekerjaan yang sebenar, di mana mereka akan dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan kemahiran ketika bekerja. Untuk objektif latihan industri, objektif yang saya dapat semasa melakukan latihan industri ini adalah, yang pertama, ia dapat meningkatkan kemahiran secara fizikal dan juga mental sebenarnya. Secara fizikal, saya masukkan adalah ketika kita melakukan suatu pekerjaan, iaitu hands on. Dan secara mental, kita dapat menyesuaikan diri di tempat pekerjaan. Untuk yang kedua, ia dapat melatih supaya kita berfikiran secara kreatif. Maksud di sini, berfikiran secara kreatif ini ketika kita melakukan kerja. Ketika kita melakukan kerja, kita perlu berfikir dengan sebaiknya supaya dapat menghasilkan hasil yang terbaik untuk syarikat kita. Oleh itu, universiti juga akan dapat memperkukuhkan kurikulum dan melahirkan graduan yang bersedia. Seterusnya adalah kepentingan latihan industri. Kepentingan yang saya dapat ketika latihan industri adalah, yang pertama, saya dapat melatih diri untuk lebih berdisiplin semasa menjalani latihan industri. Yang di sini, apa yang dikatakan disiplin adalah, bermula saya masuk kerja pada pukul 8 pagi dan balik pada 5.30 petang. Jika kita, contoh saya termasuk lewat, saya akan balik lewat untuk cover masa. Dan juga apabila kita melakukan kerja, kita perlulah melakukan dengan cepat dan cekap. Yang kedua adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan secara teori dan praktikal yang diperoleh dari bidang yang diceburi di universiti. Ini kita akan dapat mengaplikasikan pengetahuan kita di luar sana nanti. Seterusnya, kepentingan yang lain adalah dapat memberi pendedahan awal dan menolong pelajar untuk meningkatkan kebolehan mengikut keperluan bidang pekerjaan semasa. Dan yang terakhir, dapat membantu pelajar supaya dapat didedahkan dengan kehidupan dan persekitaran kerja yang sebenar. Seterusnya, latar belakang organisasi. Di sini terdapat logo Filtermation, iaitu Norden Technologies. Nama sebenar syarikat ini adalah Filtermation MFG Sdn Bhd. Filtermation ini telah ditubuhkan pada 9 Februari 1994 di Malaysia dengan nama Norden Technology Sdn Bhd. Syarikat ini telah
ditubuhkan selama 26 tahun. Antara syarikat yang telah ditubuhkan menggunakan lesen filter machine adalah Drive Corporation, Drive Machine and Technologies, Pureflow dan Polyair. Di sini ada alamat kawasan syarikat yang saya menjalani latihan industri dan juga nombor phone. Untuk visi syarikat ini adalah untuk mewujudkan penyelesaian penapisan cecair berprestasi tinggi, cekap dan menjimatkan kos untuk pelanggan. Seterusnya, misi syarikat ini adalah untuk menyampaikan objektif kualiti masa dan konsen untuk memenuhi produk dan perkhidmatan untuk memaksimumkan pemangku kepentingan penyelidikan dan pembangunan. Teruskan proses penyelidikan dan pembangunan untuk mencapai keberkesanan kos maksimum. Okey, produk yang ada di syarikat ini antaranya ialah string word filter cartridge. Okey, produk ini mempunyai kecekapan penyingkiran zaraf yang unggul. Ia juga mempunyai pelbagai peringkat penghapusan. Bahan yang mematuhi FDA dan juga julat kesaksian bahan yang telah digunakan. Seterusnya, carbon filter cartridge. Ia direka khas untuk menyediakan air berkualiti tinggi. Cartridge Pureflow GAC mempunyai standard kualiti tinggi dengan tahap prestasi yang tinggi. Ia juga mempunyai kecekapan penjerapan klorin dan unggul. Ia juga mempunyai struktur tega lengkap dengan reka bentuk saringan pra dan pasca 1 UM. Dan juga keluaran warna, bau dan kekeruhan dari cecair berair atau organik. Seterusnya, produk filter housing. Filter housing ini dibuat melalui kalori tahan karat berkualiti tinggi dengan ketebalan 1.5 mm untuk pembinaan tugas berat, tahan panas dan tahan lama. Sesuai dengan banyak cecair, sesuai juga untuk digunakan dalam pelbagai aplikasi. Dia juga mempunyai penjepit perut, reka bentuk ikatan spring untuk pertukaran cartridge yang cepat dan mudah. Ia juga biasa dipasang dalam musim bunga kerana produk yang dikeluarkan oleh syarikat ini dijual ke luar negara iaitu Australia. Filter housing ini juga mempunyai tekanan operasi maksimum adalah 8 bar dan suhu maksimumnya boleh mencecah sehingga 149 darjah Celsius. Okay, seterusnya, water filter housing. Ia mempunyai satu cartridge iaitu 5 mikron, mempunyai satu cincin O, satu pelengkap L dan mempunyai mangkuk iaitu kesan tinggi dan polikarbonat teknikal PC atau string acrylonitrile iaitu SAN dan diperbuat pada PVC. Seterusnya, saya akan masuk ke skop dan kerja latihan industri. Untuk minggu pertama, saya diarahkan untuk menyertai
tim maintenance di syarikat, dan kerja yang saya perlu lakukan pada minggu pertama adalah mengemas store dan belajar untuk mengenali skru dan nut. Ia adalah satu asas untuk pekerja sebagai maintenance bila bekerja di dalam satu syarikat. Seterusnya, mesin gambar yang di tengah ini adalah mesin crushing. Ia digunakan untuk mengasah mata pisau secara bersudut. Mata pisau ni digunakan di mesin yang terletak di nilai. Saya diarahkan untuk belajar menggunakannya selama 3 hari dan mengambil alih untuk mengendalikan mesin ini selama 2 bulan. Setiap seminggu saya perlu menyiapkan sebanyak 10 hingga 15 set. Satu set mempunyai satu mata pisau atas dan satu mata pisau bawah. Seterusnya, gambar di sebelah kanan sekali adalah tangki air. Di sini setiap hari saya akan menuangkan satu cecair iaitu aquacool. Aquacool ni berfungsi untuk menyejukkan air yang akan disalurkan ke dalam mesin mold yang lain. Seterusnya, gambar seperti gun, iaitu itu adalah PU spray gun. Saya juga mempelajari cara untuk servis PU spray gun ini. Alat yang digunakan untuk servis adalah Allen key, spana 17, 12 dan 10. Saya perlu buka bahagian kiri dan kanan dan perlu mencuci dan perlu mengetahui jika ada leaking ataupun bahagian yang tersumbat. Seterusnya, mesin gambar di tengah ini adalah mesin milling. Mesin milling ini juga saya diberi kesempatan untuk belajar menggunakannya. Tapi mesin ini digunakan untuk mengasah nylon. Nylon ni adalah satu papan yang digunakan di mesin jaket. Dia mengasah mengikut sudut yang telah ditetapkan. Seterusnya, yang terakhir adalah gambar mesin mold. Mesin mold, saya di sini dapat mempelajari bahagian-bahagian yang terdapat di mesin mold dan juga dapat melihat secara real di depan mata bagaimana sesuatu produk yang dapat dihasilkan melalui mold dan dihasilkan oleh mesin mold. Kebiasaannya, saya membantu para maintainer untuk melakukan preventive maintenance. Preventive maintenance ini adalah salah satu kaedah untuk mengatasi mesin untuk berlaku kerosakan, iaitu dia prevent, dia elakkan. Sebab tu kita perlu lakukan maintenance, lakukan servis ke atas mesin tersebut. Bahagian yang selalu
selalu di servis adalah pada bahagian pipe air ataupun pipe minyak, kerana di situ selalu berlaku leaking, kebocoran pada pipe tersebut. Seterusnya adalah cadangan untuk Universiti Tun Usaha Malaysia. Yang pertama, cadangan saya adalah membantu pelajar UTM mendapatkan tempat latihan industri di industri yang bagus dan terbaik. Ia juga dapat membantu pelajar untuk lebih mendapat pengalaman yang terbaik. Seterusnya, memantau pelajar UTM untuk memastikan mereka bekerja dengan selamat dan tidak berhenti melakukan tugas mereka. Ini juga amat penting kerana di sana kurangnya aspek-aspek keselamatan. Jadi pihak universiti perlu menitik beratkan bahagian ini. Seterusnya, cadangan untuk syarikat filter machine. Yang pertama, melakukan jadual latihan untuk pekerja baru. Yang kedua, memberikan kerja yang sesuai untuk pelajar menjalankan tugas. Dan yang ketiga, memberi pengenalan kepada setiap operasi dan operasi sistem dengan lebih jelas. Seterusnya, kesimpulan daripada latihan industri yang saya telah jalankan selama 18 minggu. Saya bersyukur kerana telah ditempatkan di syarikat ini, kerana syarikat ini antara syarikat yang terbaik di mata saya, bagi saya. Dan saya harap dapat tamatkan latihan industri ini yang berbaki 2 minggu lagi dengan jayanya, insyaAllah. Saya juga berharap agar dapat mengaplikasikan segala ilmu dan kemahiran yang diperolehi di dalam alam pekerjaan atau di kehidupan seharian nanti. Saya juga berharap agar pihak UTM dapat meneruskan program latihan industri ini pada tahun hadapan, pada batch yang seterusnya, kerana dapat membantu para pelajar mengenali tugas sebenar di alam pekerjaan selaras dengan bidang yang pelajar pelajari di universiti. Sekian daripada saya.